adalah subjek matematik lah. Okay, semua nampak tak yang cikgu sharekan skrin tu? Nampak. Nampak dulu, nampak. Okay, so pada malam ni kita akan mulakan kelas kita dengan bab 1 lah. So tajuknya adalah index. So sebelum kita pergi buat kepada sesi kita buat berkenaan dengan soalan, latihan, mari kita tengok dulu ataupun awak recall dahulu, kita tengok ulang kaji. Tengok balik dalam indeks ni apa yang ada di dalam indeks. Okay. So yang ni cikgu akan tunjuk hanya sepintas lalulah. Okay. So untuk matematik tingkatan 3, untuk subtopik yang pertama awak akan belajar berkenaan dengan apa? Awak akan belajar berkenaan dengan tata tanda indeks. Kita nak kenal pasti dahulu indeks ni macam mana bentuk dia. Di mana bentuk indeks kita ada A kuasa N. Kalau awak masih ingat ataupun kita ingat kembali di mana A ni adalah asas. Di mana N ni lah yang kita panggil indeks ataupun apa? Kuasa. Kalau suara cikgu tersekat ke lag ke nanti bagi tahu Kalau lambat ke skrin terpapar, awak bagi tahu je dekat chat ataupun ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, boleh terus kepada tulis dekat mesej lah. Nanti cikgu akan baca lah satu per satu. Okay, jelas Okay, so dalam tata tanda indeks, macam mana kita nak buat ataupun nak tulis nombor dalam bentuk indeks. Contoh kita ada nombor bulat. So dari nombor bulat, diberi nombor bulat kita nak tukar kepada bentuk indeks, kita akan melakukan pembahagian berulang. Di mana dalam pembahagian berulang ni awak dah belajar masa di tingkatan 1, iaitu apa? Gandaan sepunya terkecil dengan GSTK ataupun FSTB. Apa FSTB? Faktor sepunya terbesar, iaitu ingatlah kalau GSTK, FSTB kita akan menggunakan pembahagian berulang. Maksud pembahagian tu berulang tu macam mana cikgu? Maksudnya kita tahu dia boleh dibahagi tepat dengan nombor apa. So nombor 3. So bila 81 bahagi 3 kita akan dapat 27. So adakah 27 ni boleh lagi dibahagi dengan 3? Boleh. So dah akan dapat 9. So maka kita kira 3 ni kita dapat berapa? Sehinggalah jawapan akhir awak akan dapat nombor 1. So 1 ni dah tak boleh dibahagikan, maka tinggal. So kita tengok 3, 1, 2, 3, 4. Ni yang dinamakan pembahagian secara berulang. So kita bilang 3 ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 3 kuasa 4. Ni adalah antara pembahagian berulang. Di mana, macam mana pula kalau nombor dalam bentuk indeks kita nak tukar kepada nombor bulat. Dekat sini kita akan melakukan proses apa? Iaitu pendaraban berulang. Di mana macam mana? Sebagai contoh, 9 kuasa 2. So kita tahulah tengok indeks kuasanya berapa kali? 2 kali. Maka akan ada pengulangan nombor 9 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali, iaitu 9 darab 9 kita akan dapat berapa? 81. Ataupun 3 ni berlaku pengulangan sebanyak berapa kali? 4 kali. Okay, jelas berkenaan dengan tata tanda indeks? Itu sahaja untuk tata tanda indeks. So ni adalah antara contohlah bagaimana daripada nombor bulat 128 kita nak tukar ke bentuk indeks. So maka ingat, nak tukar ke bentuk indeks kita akan buat apa? Pembahagian secara berulang lah.
Maka kalau awak tengok contoh dekat sini, 128 ni kita boleh dibahagi dengan 2 sehinggalah kita akan dapat 1. So maka awak ulang ni sahaja, kira 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan dapat 2 kuasa 7. Jelas Okey. Ini adalah antara contohnya lah. So kita akan masuk pula ke bahagian apa? Kita akan masuk pula ke bahagian hukum indeks. So hukum indeks ni cikgu rasa tak asing dah untuk kalian. Untuk kamu semua, benda ni awak kena mahirlah. Di mana kita tahu bahawa bila asas apa-apa sahaja kuasa ataupun indeks kosong, kita akan dapat 1. Manakala yang ni adalah indeks negatif, kita akan dapat 1 per A kuasa N. Di mana A ni tak boleh jadi kosong. Kenapa? Kalau dah jadi kosong, dia tak akan jadi kosong. Kalau melibatkan kurungan, macam mana? Dia akan jadi A X darab dengan Y. Macam mana kalau darab, operasi darab? Ni adalah akan jadi indeksnya akan jadi tambah. Kalau bahagi, indeks akan jadi tolak. Ingatlah, darab tambah bahagi akan jadi tolak. So yang ni ada kurungan lagi. So maka darablah X darab Z, Y darab Z. So kalau kita tengok asas tak sama. Yang ni macam mana kalau tambah cikgu? Kena pastikan asasnya adalah samalah. So ni adalah sepintas lalu. Okay, so boleh kita pergi kepada latihan dan soalan. Mari kita jawab bersama. Kamu semua dah ready ke? Bersedia? Dah. Okay. Dah cikgu, dah. Okay, semua nampak jelas tulisan soalan yang diberikan. Okay, mari kita cuba jawab. So, nombor 1 diberi bahawa 3 darab 3 darab 3 darab 3 sama dengan A kuasa N. So, ni adalah A kuasa N ni dah dalam bentuk indeks. So, apakah nilai A dan N? So, apa jawapan awak semua? D. D cikgu. D, tengok A sama dengan 81, N sama dengan 4. Ramai ke jawab D? Tengok, ada tak jawapan lain? Semua setuju dengan D? Setuju cikgu, setuju. Setuju. Okey, mari kita tengok. D, kamu semua jawab A sama dengan 81, N sama dengan 4. So kita recall balik bentuk indeks kita adalah A kuasa N. Di mana N ni apa? N ni cikgu cakap adalah indeks ataupun kuasa. Okey, kuasa ni kita tahulah kalau diberi pengulangan, ni adalah melibatkan apa? Pendaraban berulang. Kita tengok nombor apa yang berulang ni? Nombor 3. Tengok 3 darab 3 darab 3. So 3 ni berlaku pengulangan sebanyak berapa kali? Tengok kita bilang. 1, 2, 3, 4. Maka yang berulang banyak kali tu, nombor berulang tu maka akan jadi indeks ataupun kuasa. So A ni apa tadi? A ni adalah asas. Asas ni lah, tengok yang berulang 3. Maka jawapan yang kita akan dapat adalah 3 kuasa 4.
Dengar tak suara cikgu? So maka apakah nilai A? A adalah kita akan dapat 3, N adalah 4. So jawapannya adalah B. Boleh? Boleh. Okay. So jelas ni kalau jawab D 81 bukan. So ingatlah bentuk indeks asas yang berulang. Boleh. So kita tengok nombor 2. Diberi bahawa 0.125 kuasa 1/3. So nilai nombor ini ialah sekarang bila soalan nak tanya nilai. So nilai ni adalah jawapan. So berapa akan dapat? So A kita akan dapat 0.05, B 0.25, C 0.5 dan D sama dengan 0.75. Ada yang dah buat A. So macam mana kita nak jawab soalan berikut? Ramai yang jawab A. Okay, kita tengok. So bagaimana kalau kita nak cuba jawab dalam bentuk manual ataupun kecilkan nilai. So kalau awak tengok 0.125 ni bersamaan dengan berapa? Kalau kita tengok, kita ada 3 tempat perpuluhan. So kalau masa awak ingat, awak belajar dahulu, 0.15 ni bersamaan dengan 1/8. Cuba tekan calculator. 1/8. Kita akan dapat 0.125. Boleh? Okey, dekat sini bila awak dah dapat 0.1/8, kita akan kuasa 1/3. Jadi kita akan kecilkan lagi nilai. Yang ni awak dah belajar kalau awak masih ingat. 1/8. 8 ni berapa kuasa dengan berapa kita akan dapat dengan 8. Contohnya nombor bulatnya sama dengan 8. So macam mana kita nak jadikan dalam bentuk indeks? So daripada nombor bulat nak jadikan bentuk indeks adalah pengulangan ataupun good Nafisatu, iaitu 2 kuasa 3. Awak kena, you all kena tahu bentuk indeks. So 2 darab dengan 2 kita akan dapat 4. So 4 darab 2. So pengulangan nombor 2 ni berapa kali? 3. Maka 8 akan dapat 2 kuasa dengan 3. So awak gantikan lagi, kita kecilkan lagi 1/2 kuasa 3. Boleh tak? So 1/2 kuasa 3, 1/3. So ada idea tak lagi? So macam mana next? So 1/2 kuasa 3 boleh jadi apa? Kita boleh jadikan kuasa negatif ataupun indeks negatif. Sama dengan 2 kuasa 3 kita bawa ke atas. Dia akan jadi 2 kuasa negatif 3. So yang kat luar tu, kuasa kat luar awak abaikan dahulu. So kita akan dapat 2 kuasa negatif 3 kurungan kuasa 1/3. So next kita boleh buat apa lagi ni? Next,
Kalau awak perhatikan dekat sini, tengok. Kalau kuasa, nampak tak? Yang kurungan. So asas A kuasa X kurungan Y. So bila ada kurungan, kita boleh buat melakukan darab. Kuasa ni akan jadi darab. Sama juga dengan soalan ini. Nampak tak? So dia akan jadi negatif 3 darab 1/3. Cikgu besarkan dekat sini. So negatif 3 darab 1/3 dia akan jadi apa? Negatif 3 per dengan 3. So bila negatif 3 per dengan 3 kita akan dapat sama dengan negatif 1. Maka kita akan dapat 2 kuasa negatif 1. So sekarang 2 kuasa negatif 1 ni, ni bentuk indeks. So dia boleh jadi apa 2 kuasa negatif 1? Ada idea tak? Dua kuasa negatif 1 melibatkan dalam hukum indeks negatif. Dah melibatkan indeks negatif di mana kalau awak ingat A kuasa negatif N. Dia akan jadi apa? 1 per A kuasa N. So ini cuba tengok. So A kita adalah 2, negatif N kita adalah 1. So macam mana kita nak tukar kepada indeks positif? So dia akan jadi 1 per So dia akan jadi 1 per 2 kuasa 1. Nampak tak? So 2 kuasa 1 sama dengan 2 lah. So maka kita akan dapat 1 per 2 adalah 0.5. Maka ada tak 0.5? Jawapannya adalah C. Jelas ke? Yang ni memang awak kena betul-betul fahami berkenaan dengan hukum indeks. Yang ni betul-betul kena perkemaskan lagi. Kalau tengok indeks negatif, nampak tak? A kuasa negatif N. So dia akan jadi macam mana nak tukar ke indeks positif? Indeks ni ingat kuasa. So kuasa negatif. So dia akan jadi dalam bentuk pecahan. 1 per A kuasa N. Yang nombor 2 ni. Jelas tak? So yang ni kalau nombor yang ketiga ni adalah darab. Boleh? So tu adalah nombor 2. Ada soalan tak? Boleh nombor 2? Boleh kita teruskan? Okey. Sekarang kita tengok pula di bahagian nombor 3. Di mana kita ada 2K dalam kurungan kuasa 3 darab dengan 4K kuasa 2. Dekat sini cikgu nak tanya asasnya adalah apa? Apa asas? Kalau dekat 2K kuasa 3 asasnya adalah huruf K. So dekat 4K kuasa 2 pun sama. Asasnya adalah K. Cuba tengok. So 2K kuasa 3 ni melibatkan apa? Kurungan. So akan jadi apa? So ada yang try jawab tak? Dapat jawapan A, B, C? C. Okey, mari kita tengok. Semua dapat C. So dekat sini bila kuasa kita akan darab. So K ni ada kuasa tak? Kalau kita buka 2
K adalah kuasa satu. 2 pun adalah kuasa satu. Darab 4K kuasa 2. So kalau melibatkan kurungan, cikgu cakap apa? Kena darab masuk. So kita akan dapat apa? 2, 1 darab 3 akan dapat 3. So 1 darab 3. So K 3 darab 4K kuasa 2. So 2 kuasa 3 sama dengan berapa tadi? 8. So 8K kuasa 3 darab 4K kuasa 2. So sekarang dekat sini bila melibatkan nombor kita kena asingkan nombor. Maka 8 dengan 4 ni apa? Dekat tengah darab. So 8 darab 4. So K tengok asas yang sama. So K kuasa 3 darab K kuasa 2. So 8 darab 4 kita akan dapat 32. So jadi tengok K kuasa 3 darab K kuasa 2. Bila asas sama dan darab maka indeks kita perlu buat apa? Tambah. Maka dia akan jadi apa? K 3 tambah 2. 32 K kuasa 5. Good. So jawapannya adalah C. Semua dapat? Dapat. Dah. Dapat. Okey. Boleh. Okey, mari kita cuba. Cuba buat yang nombor 8. Kita cari dulu yang berkenaan dengan melibatkan indeks darab dan bahagi. Sebelum kita masuk kepada yang lebih sukar sedikit je lah. Okey, cuba cerai jawab nombor 8. Cikgu bagi masa, dapat tak? So kita ada 2GH kuasa 4 darab dengan 3 darab 4 per 6 G kuasa 5 H kuasa 3. Dia dapat D nombor 8. So yang lain dapat tak? Masih kira lagi. Tak kira lagi. Okey, cikgu bagi masa. Okey, kalau kita tengok 2GH je yang kuasa 4. So kalau awak tengok 2 ni kuasa berapa? 2 kuasa 1, G kuasa 1, H kuasa 4. Macam mana cikgu cakap G ni kuasa 1? Ingat kalaulah pemboleh ubah kalaulah asas yang tak ada kuasa tu maknanya dia adalah kuasa dengan satu. So kalau kita tengok G ni adalah kuasa 1. Sebab kenapa cikgu buat 2 kuasa 1? Nanti selalunya pelajar akan melakukan kesilapan. Sebab kenapa? Dia lupa 2 ni akan darab juga sekali dengan kuasa 3. Kuasa ni 1. Sebab tu awak nampak je apa-apa nombor ataupun asas tak ada kuasa, maka dia adalah kuasa dengan satu. So dekat sini dia adalah
So kalau melibatkan nampak je kurungan, maka setiap indeks kita akan darab. Maka kita akan dapat 2, 1 akan darab dengan 3, kita akan dapat 3. So G kuasa 1. So indeksnya 1. So 1 darab 3, kita akan dapat G kuasa 3. So H. So 4 indeks. So darab dengan 3, kita akan dapat H indeks 12. So darab dengan 4 per dengan 6. So 4 per dengan 6, G kuasa 5, H kuasa 3. So kalau awak nampak, kita kena tengok G, G. So H, H. Nampak tak? So kalau awak tengok nombor dengan nombor. So maka 2 kuasa 3, macam biasalah kita akan dapat 8. 8 akan darab 4 dengan 6. So yang ni you all buat je kurungan. So maka kita tengok pula kepada G kuasa 3. Nampak tak bila asas sama dan operasi apa? Darab. So bila operasi darab, kita akan melakukan apa? Lakukan kuasanya akan jadi tambah. Maka G kuasa 3. So darab tambah dengan G kuasa 5. 5 lah. So H 12 tambah dengan 3. Boleh? So maka 8 darab 4 yang ni kita boleh potong lah. Potong macam mana? So awak akan dapat yang ni 2, yang ni akan dapat 3. So 8 darab 2 kita akan dapat 16 per dengan 3. So G 3 tambah 5 kita akan dapat G kuasa 8, H kuasa 15. So kita akan dapat apa ni? So jawapannya adalah D. Dapat tak D? Boleh? Ada apa-apa soalan tak? Okey, boleh. Okey, so mari kita cuba satu lagi soalan nombor 9. So buat masa sekarang cikgu akan cari untuk operasi darab dahulu. Kita ada tentukan nilai P bagi W kuasa 3P darab 2W 6 tolak 4P sama dengan 2. Macam mana kita nak tentukan nilai P ni? Ada idea tak tu? Dia cakap rumus algebra. Lagi, ambil kuasa dia sahaja. Dah ada. So, cikgu nampak semua ada idea tu. Tengok, W kuasanya 3P darab 2W. Okey, kita tengok 2 ni kuasanya adalah apa?
Macam mana ni? Ambil kuasa. Boleh ke kalau ambil kuasa dia sahaja? 2 kuasa 1. Okey, cikgu ambil, cikgu tulis dekat sini. Okey, kalau awak perhatikan yang ni kita ada sama dengan 2. So yang ni boleh ke kalau kita nak ambil kuasa sahaja? Kalau kita nak ambil kuasa sahaja, kita kena pastikan apa? Dekat asasnya mesti sama. Sedangkan asas kita tak sama. Yang ni W, yang ni 2W. Adakah W dengan 2W ni sama dengan 2? Kita tahu 2 ni adalah kuasa satu. Lain lah kalau kita akan dapat 2, 3P darab 2, 6 tolak 4P sama dengan 2. Bila asas semua ni adalah sama, barulah kita boleh ambil samakan kuasa. Tapi dekat sini, asas kita berbeza. Jelas tak maksud cikgu? Kita tak boleh ambil kuasanya. Tapi macam mana kita nak ambil kuasanya saja? Dekat sini, kalau cikgu keluarkan soalan, cikgu kecilkan. W 3P darab 2, 6 tolak 4P. Sama dengan 2. Okey. Kalau awak perhatikan, kita boleh keluarkan ataupun awak boleh keluarkan, tengok W ni, 2 ni. So dia akan jadi 2 W kuasa 3P darab W 6 tolak 4P sama dengan 2. So 2 yang ni darab, kita boleh bawa ke situ. So kita akan dapat W 3P darab W 6 tolak 4P sama dengan 1. Okey, so dekat sini macam mana kita nak boleh ambil kuasa ni, dia sama dengan 1. Ingat tak apa-apa macam mana akan dapat 1 ni? Ingat tak apa-apa kuasa mesti berapa kalau nak dapat 1? Yes, kuasa mesti kosong. Kalau awak tengok dekat nombor 1 ni adalah asas A kuasa kosong, kita akan dapat 1. Jadi kalau awak perhatikan dekat soalan kita, so maka kita kena jadikan 1 kuasa kosong. So bilalah, faham tak maksudnya? Maksudnya dekat sini awak kena jadikan W 3P darab W 6 tolak 4P sama dengan 1. So nak jadikan sama dengan 1 mestilah kuasa kosong. So bila kuasa kosong maka kita boleh ambil je lah 3P. So asas sama. So tambah 6 tolak 4P sama dengan kosong. Jelas tak dekat sini atau nak cikgu explain lebih lagi? Faham tak kenapa mesti sama dengan kosong? Boleh. Faham. Okey. So 3P tolak 4P kita akan dapat apa? Negatif P. Tambah 6 sama dengan kosong. Maka kita nak cari apa ni? Kita nak nilai P
So P kita bawa ke sini lah. Kita bawa ke sebelah kanan. So negatif akan jadi positif. So P sama dengan 6. Ada tak jawapan? So jawapannya adalah C. Boleh? Jelas? Boleh. Okay, so sementara kita masih ada beberapa minit lagi, mari kita cuba jawab soalan berkaitan dengan ini. Kita tengok kepada soalan nombor 5. Nombor 5 ni apa? Operasi bahagi. So nanti mari cikgu recall dahulu. Kita pergi dekat situasi asas bahagi. Okay, cikgu bolkan. Awak tengok yang ni. Dengan yang ini. So dekat sini. Yang mana tu? Yang nombor 9 ke Nafisah tu? Okay, nanti mari cikgu explain lagi sekali. Okay. Dekat sini, awak tak faham cara pengiraan. Okay, dekat sini kalau awak perhatikan soalannya adalah W3P darab 2, W6 kuasa negatif 4P sama dengan 2. So macam mana boleh jadi sama dengan 1, betul tak? Dekat sini kita ada nombor 2. W kuasa 3P darab 2 6 tolak 4P kuasa sama dengan 2. So dekat sini kalau awak perhatikan kita boleh keluarkan nombor 2 sebab nombor 2 ni 2 dengan W adalah darab. So yang ni awak tengok kenapa kita faktorkan, awak tengok asas ni W sama. So W kalau awak perhatikan adalah tengok indeks sama, dia akan jadi 3P tambah dengan 6. Dekat 1, dekat depan ni ada nombor tak? W, ada nombor 1. Ingat, kalaulah ada asas dengan melibatkan nombor, kalau tak tulis dia di hadapannya adalah 1. So maka kalau kita faktorkan, maksudnya kita keluarkan nombor akan jadi 1 darab 2. Asas ni W. So W kuasa 3P darab dengan W 6 tolak 4P sama dengan 2. So 1 darab 2 kita akan dapat 2. W 3P darab W 6 tolak 4P. Tutup kurungan lah. So nombor 2 ni kita boleh bawa. Bawa ke mana? Bawa ke sebelah kanan. So dekat sini 2 dengan ni adalah darab. So bila kita alih bawa ke sini dia akan jadi apa? Bahagi. So bila bahagi maka tinggallah W 3P darab W 6 tolak 4P lah. So 2 bahagi 2 kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 1. Dekat sini cikgu ringkaskan. So maka kita akan dapat sama dengan 1. So pertanyaan cikgu, macam mana kita nak dapatkan nilai P ni? So dekat sini lah awak kena tengok balik indeks. Apa sama dengan 1? So awak kena ingat apa-apa asas, ikutlah nombor, apa-apa nombor, apa-apa indeks
apa-apa asas, kuasanya sama dengan kosong, kita akan dapat satu. Sama dengan satu, maka kan jawapan kita sama dengan satu. So, mestilah kita nak yang ini, kita nak kuasanya, kuasa, ingat indeks sama dengan kosong. Sebab bila asas sama, kalau kita kecilkan lagi, kita permudahkan lagi, kita akan dapat W 3P darab tambah dengan 6 tolak 4P sama dengan 1, betul tak? Jadi macam mana kita kena pastikan kuasa ni sama dengan kosong yang ni. Nampak tak? Kosong. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi W kuasa kosong akan dapat sama dengan 1. Jelas tak? So maka nak jadikan W kuasa kosong ni, so kuasa ni lah. Kita kena samakan 3P tambah dengan 6 tolak 4P sama dengan kosong. So 3P tolak 4P kita akan dapat negatif P tambah 6 sama dengan kosong. So bawalah nak positifkan P. So P sama dengan 6. Jelas? Okey. Kalau tak faham bagi tahu je. Boleh? Cikgu nak malam ni awak dapat sesuatu lah. Awak belajar masuk kita dapat sesuatu. Okey, jelas. So ingat apa-apa asas kuasa dengan kosong kita akan dapat satu. So sebab tu kita kuasakan. Kuasa samakan dengan kosong. Boleh? So jawapannya adalah C. So, mari kita tengok lagi sedikit berkenaan dengan nombor 5. Nombor 5 ni, ada yang dah terjawab ke? Dapat tak? Ada yang cakap A. Lagi? Nombor 4 cikgu terskip. Tak apalah, nanti kita akan buat nombor 4. So cikgu, kita buat nombor 5 dulu. Boleh? So okey, ramai yang jawab. Jawapannya adalah A. So macam mana? Macam mana boleh dapat A tu? So, bila buat-buat adalah yang ni panjang sedikit. So, yang ni kita permudahkan, ni nombor bercampur. So, kita kena jadikan pecahan tak wajar. Kita akan dapat 16/9. Yes, jawapannya adalah A1. Nak perlukan penjelasan ke? Nak cikgu explain tak? Ya, boleh. Okay, so yang ni 1 darab 9 kita akan dapat 9 tambah 7 awak akan dapat 16/9. So kuasanya 3 bahagi negatif 4/3 kuasa 6. Maka dekat sini 16 dengan 3 awak kena tahu macam mana 16 dengan 9 ni kita nak jadikan indeks, bentuk indeks. So 16, kita tahulah 2 darab 2, 4 darab 2 lagi akan dapat 8. 8 darab 2 akan dapat 16. Maka akan jadi bentuk indeksnya adalah 2 kuasa 4. Nampak tak pengulangan asas? 2 berapa kali? 1, 2, 3, 4. Per 9 sama dengan apa? 3 kuasa 2. Kuasa 3 bahagi 4 per dengan 3. So dekat sini awak tengok indeks
asasnya adalah 2 dengan 3. Maka 4 boleh tak kita jadikan asasnya sama dengan 2? Bolehlah, iaitu 2 kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 dengan 3. 3 ni kuasa 6. So maka nampak tak dekat sini dah jadi kalau kurungan kuasa kita boleh darab masuk. 2, 4 darab 3 akan dapat 12 per 2 darab 3 akan jadi 3 kuasa 6 bahagi. So 2, cikgu tertinggal negatif ni ada negatif. So 2 darab 6, 12 per dengan 3, 3 ingatlah dia tak ada kuasa lah cikgu. Jangan lupa ada iaitu 3 kuasa 1. Maka 1 darab 6 akan dapat 3 kuasa 6. Kalau awak perhatikan dekat sini, awak nampak tak asasnya ada 2 dengan 2 dan 3 dengan 3. So bila asas sama, tengoklah ni adalah bahagi. Cuba awak tukar ke bentuk. Okey, kita tengok. Tengok cikgu buat. So akan jadi 2 kuasa 12 per ni adalah apa? Bahagi 3 kuasa 6. So bahagi negatif 2 kuasa 12 bahagi 3 kuasa 6. Maka dekat sini awak tengok asas 2, asas 2. Asas 3, asas 3. So bila asas sama, kuasanya ataupun indeksnya kita boleh buat. Tengok kalau bahagi akan jadi tolak. So maka tengok 2 dulu. 2 kuasa 12. Di hadapan ni adalah bahagi. Maka dia akan jadi apa? 12 lah. Nampak tak? Boleh. So, tolak lah. Tolak 2 kuasa 12. So, bahagi. Bahagi di tengah-tengah ni, jangan lupa. So, yang ni kita tengok pada ni, 3 kuasa 6. So, bahagi. Tolak 6. Kalau awak perhatikan, 2 kuasa apa ni? 12 tolak 2. 12 akan dapat kosong. Bahagi dengan 3 kuasa apa? Kosong. Cikgu cakap kalau apa-apa saja kuasa dan kosong akan dapat apa? Akan dapat 1. Maka 1 bahagi 1 akan dapat 1. So jawapannya adalah A. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So dengan tu cikgu dah terlebih masa 4 minit. Jadi maka cikgu akan stop kelas kita dekat sini. So nanti next week kita akan sambung lagi berkenaan dengan indeks ni lah. Kita akan terus kepada sesi latihan. Kita buat latihan sambil kita belajar lah. So sekian itu sahaja, cikgu harap awak fahamlah apa kita belajar hari ni, tata tanda indeks dengan indeks penambahan dengan penolakan. So cikgu stop kelas kita dekat sinilah dahulu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Okay, Assalamualaikum.